Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhazia binti Abdul Aziz. Bersama kami di YouTube PNS. Sejak kebelakangan ini, kes penderaan kanak-kanak bukanlah satu isu yang baru di Malaysia. Bahkan, kes ini menjadi meningkat. Saban tahun dia telah menjadi isu yang membelenggu masyarakat kita pada hari ini. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Utusan Malaysia, sebanyak 70% kes penderaan dilakukan oleh ibu bapa mereka sendiri, manakala sebanyak 30% kes penderaan dilakukan oleh pengasuh dan pembantu rumah. Terbaru seperti yang dilakukan oleh sebuah tabloid, Jabatan Kebajikan Malaysia JKM Selangor mencatatkan 1,910 kes penderaan dan pengabaian kanak-kanak yang berleluasa dari Mac 2020 sehingga Mac tahun lepas. Menjadi persoalannya, apakah punca yang menyumbang kepada masalah ini? Kita kembali kepada rakan sesuka saya yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Cempaka Natijah binti Nur Azian. Nombor matrik saya 23DRM22F1041. Masalah penderaan kanak-kanak boleh terjadi disebabkan oleh pengasuh. Kebanyakan ibu bapa menghantar anak mereka ke pusat asuhan kanak-kanak yang mereka tidak pasti latar belakangnya. Ibu bapa sepatutnya menitik beratkan latar belakang tentang pengasuh sebelum menghantar anak mereka. Apabila berlaku penderaan anak mereka, barulah mereka mula sedar tentang sikap mengambil ringan perkara tersebut. Penderaan kanak-kanak bukanlah satu isu asing di Malaysia kerana lebih daripada 1,000 kes dicatatkan setiap tahun dan lebih daripada 5,000 kes pada tahun 2020 ketika negara kita dilanda penularan COVID-19. Seterusnya, punca penderaan kanak-kanak berlakunya kerana konflik antara suami dan isteri. Dalam kes pada masa kini, penderaan dilakukan oleh ibu bapa yang menghadapi konflik kekurangan seperti hubungan rapuh antara suami isteri akibat campur tangan pihak ketiga. Maka, pergaduhan antara suami isteri akan berlaku. Seterusnya, berlakunya perceraian antara mereka. Ibu bapa yang tidak bersifat matang mampu melepaskan geram dan tekanan mereka kepada anak-anak yang membuat perangai di hadapan mereka. Dalam hal ini, sudah terang lagi bersuluh tekanan emosi ibu bapa dalam institusi keluarga yang tidak dikawal akan mengakibatkan kanak-kanak menjadi mangsa penderaan. Langkah seterusnya untuk mengatasi masalah penderaan kanak-kanak adalah dengan membudayakan perkhidmatan kaunseling untuk semua lapisan umum masyarakat. Jika dinilai kebanyakan kes penderaan berlaku akibat oleh pendera mempunyai masalah kesihatan mental atau tekanan jiwa, masyarakat kita masih mempunyai stigma golongan lelaki perlu bekerja keras untuk menampung keluarga tanpa memikirkan kesihatan mereka. Baik, akibat daripada membendam masalah dan tekanan pada diri sendiri, individu tersebut boleh bertindak di luar tabiatnya, di luar kawalan oleh kerana tidak mampu lagi untuk berfikir secara rasional. So, setiap kita sebenarnya berhak untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling untuk meluahkan masalah dan tekanan yang ditanggung oleh diri sendiri. Seorang kaunselor pastinya fikiran seseorang yang berada dalam tekanan dapat ditenangkan dan menjadi lebih rasional dalam setiap tindakan yang diambil. Izharnya, jika setiap antara kita mempunyai ruang dan orang untuk mendengar dan memahami setiap permasalahan yang dihadapi, pasti masalah seperti mendera tidak akan ada di dalam negara ini. Masalah penderaan dalam kalangan kanak-kanak boleh diatasi dengan menjadi anggota masyarakat yang peka dengan keadaan sekeliling. Kita merupakan mata-mata kepada pihak berkuasa untuk melaporkan sebarang aktiviti atau perkara yang mencurigakan yang berlaku dalam kawasan tempat tinggal kita. Bukan untuk menjaga tepi kain orang, tetapi budaya mengambil berat sesama jiran perlu disemai kembali. Masyarakat hari ini lazimnya menghabiskan masa di tempat kerja dan tidak gemar untuk meluangkan masa mengenali jiran tetangga. Namun, kelebihan yang kita dapati masa
ini, iaitu dengan adanya media sosial, wajar untuk kita manfaatkannya untuk kepentingan komuniti setempat kita. Menyertai atau mewujudkan sebuah kumpulan dalam aplikasi WhatsApp yang terdiri daripada jiran tetangga dapat merapatkan ukhuwah dan menjamin keselamatan. Apabila sebuah komuniti yang prihatin dibina, tiada ruang untuk pendera melakukan penderaan dalam keadaan yang berisiko untuk mereka. Jelaslah bahawa dengan menjadi masyarakat yang peka dengan keadaan sekeliling, ia membantu membendung penderaan kanak-kanak daripada berlaku. Cara mengatasi masalah penderaan kanak-kanak ini boleh diatasi dengan memberikan pendidikan tentang penderaan kanak-kanak kepada orang ramai. Penderaan ini boleh berlaku di mana-mana sahaja, sama ada semasa kanak-kanak itu bersama keluarga, di pusat jagaan atau di sekolah. Oleh yang demikian, pendidikan melalui media massa dan juga media sosial adalah mustahak untuk memberi kesedaran tentang perkara ini. Sebagai contoh, pesanan hikmat masyarakat di ruangan iklan siaran televisyen oleh animasi terkenal iaitu Upin dan Ipin yang memberitahu kanak-kanak apa itu penderaan dan bagaimana cara untuk membuat aduan. Kaedah ini sedikit sebanyak dapat mencapai golongan yang berisiko seperti kanak-kanak untuk tahu bahawa mereka sebenarnya didera dan boleh meminta pertolongan. Maka dengan cara itu, mereka dapat selamatkan diri daripada didera. Seterusnya, kekurangan didikan agama dalam kalangan ibu bapa merupakan faktor lain penderaan kanak-kanak. Ilmu agama adalah penting, sangat penting bagi setiap individu dan keluarga. Agama juga memberikan panduan terbaik dalam menguruskan keluarga. Kajian menunjukkan bahawa penderaan kanak-kanak merupakan pasangan muda. Orang muda mudah naik angin dengan kesalahan-kesalahan kecil yang anak-anak buat. Kegiatan agama yang tidak kukuh menyebabkan pasangan muda yang tidak mampu berfikir secara rasional sebelum bertindak. Bertemu dengan saya kembali. Menjadi suatu penutup, istilah menjaga tepikan dalam isu ini amat diperlukan dalam memendung kes penganiayaan terhadap kanak-kanak. Kanak-kanak adalah salah satu individu yang sewajarnya dipelihara dan dididik dengan baik. Dengan penuh kasih sayang, agama membesar dan mengembang sebagai individu yang boleh menyumbang kepada agama, bangsa dan negara serta mencorak masa depan negara yang lebih cerah. Orang ramai perlu memainkan peranan yang penting dengan lebih agresif supaya kes dera melibatkan kanak-kanak ini dapat dibendung secara menyeluruh.